Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Afiza tutor daripada Akademi Raudah Jenis. So, untuk nak skor SPM, untuk nak skor ASPM hari ini, kita akan fokus kepada tajuk sudut antara satah. Okey, sudut antara satah ni dia akan masuk SPM kertas 2 dan dia membawa sama ada 3 ataupun 4 markah berdasarkan jenis soalan lah. Tapi selalunya dia sama ada 3 ataupun 4 markah. Okey, sebelum kita tengok kepada contoh soalan, cikgu akan terangkan sedikit asas yang kita akan gunakan untuk soalan ni, untuk menjawab soalan sudut antara satah. Okey, perkara pertama sekali, untuk topik sudut antara satah ni pelajar kena tahu macam mana untuk mencari sudut antara satah yang dia minta. Okey, pelajar kena tahu macam mana nak cari sudut antara satah yang dia diminta. So, untuk cari sudut antara satah, hari ini cikgu akan share dengan pelajar semua dengan menggunakan kaedah pemburu dan juga burung. Okey, nanti cikgu akan terangkan, cikgu akan tunjuk contoh dia macam mana dengan soalan tu dengan menggunakan kaedah pemburu dan juga burung. Okey. Yang keduanya, untuk soalan ni selalunya dia akan tanya hitung sudut antara satah yang dia minta. Okey, hitung nilai sudut, kita ada beberapa basic yang pelajar perlu mahir untuk mencari hitung sudut antara satah yang dia diminta. Okey, yang pertama sekali ialah nisbah trigonometri. Untuk nisbah trigonometri, korang pelajar kena ni, kita akan gunakan segitiga bersudut tegak. Okey, kat sini bersudut tegak maksud dia 90 darjah kat sini. Dia 90 darjah dan juga dia sudut segitiga. Okey, untuk nisbah trigonometri kita ada 3. Kita ada tangent, kita ada sin, lepas tu yang last sekali kita ada cos. Okey, sebelum cikgu terangkan kepada formula tangent sin dengan cos ni, cikgu nak terangkan dekat pelajar semua macam mana nak tentukan sisi-sisi dalam gambar rajah ni. Okey, sebab kita akan gunakan sisi-sisi tu dalam formula ni. Okey, untuk segitiga, okey, nampak kat sini ada segitiga bersudut tegak, dia 90 darjah kat sini. Lepas tu perasan tak, kalau segitiga kat sini kita ada yang condong. Yang condong ataupun sisi yang paling panjang kat sini. Kat sini nama dia adalah hypotenuse. Hypotenuse, jadi cikgu wakilkan kat sini dengan huruf H. Dia hypotenuse. Lepas tu kita ada lagi 2 sisi. Okey, cikgu tulis sisi yang kita gunakan dalam segitiga ni, sisi yang pertama adalah hypotenuse. Hypotenuse ataupun kita guna simbol H. Lepas tu sisi yang kedua adalah opposite. Opposite. Kita wakilkan dengan simbol O. Opposite maksud dia sisi yang bertentangan. Okey, yang ketiga adalah adjacent. Adjacent kita simbolkan dia dengan huruf A. Okey, 3 sisi ni dalam segitiga bersudut tegak ni pelajar kena mahir macam mana nak tentukan setiap sisi ni. Yang mana satu hypotenuse, yang mana satu opposite, yang mana satu adjacent. Okey, sekarang ni hypotenuse cikgu dah terangkan tadi. Hypotenuse adalah yang condong ni, yang condong dan dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Yang condong dia adalah sisi yang paling panjang dalam segitiga ni. Yang kedua, korang kena tahu opposite. Opposite yang bertentangan. Yang bertentangan, okey, contoh sekarang ni sudut cikgu duduk kat sini. Cikgu nak cari sudut untuk yang dekat sini. Ini adalah theta. Theta kita wakilkan dia untuk sudut. Okey, jadi ini adalah cikgu punya sudut. Jadi sisi yang bertentangan adalah sisi yang bertentangan dengan cikgu.
Contoh kat sini, theta duduk kat sini. Jadi cikgu nak cari yang bertentangan. Bertentangan adalah setentang. Okey, ini setentang dengan sudut. Jadi kat sini adalah sisi opposite. Okey, boleh? Kat sini adalah sisi opposite yang bertentangan dengan sudut. Sudut yang dia minta. Lepas tu adjacent. Adjacent adalah sisi bersebelahan. Bersebelahan dia duduk sebelah. Okey, sebelah. Maknanya sini kan sudut. Jadi yang bersebelahan dengan dia adalah dekat sini. Dia duduk betul-betul dekat sebelah dia. Jadi kat sini adalah adjacent. Okey, jadi tiga sisi ni sebelum korang masukkan dalam formula kat sini, korang kena tahu macam mana nak tentukan setiap sisi-sisi ni. Sisi hypotenuse, sisi opposite dan juga sisi adjacent. Contoh cikgu bagi lagi satu contoh. Kat sini cikgu ada segitiga bersudut tegak. Lepas tu sudut cikgu duduk dekat sini. Okey? Sudut cikgu dekat sini. Lepas tu bila korang nak tentukan hypotenuse, opposite dengan adjacent, perkara pertama sekali korang kena tentukan dia punya hypotenuse. Tu yang paling senang untuk tentukan hypotenuse. Hypotenuse korang tengok yang condong. Condong ataupun nak lagi senang yang setentang dengan sudut 90 darjah. Okey. Jadi yang setentang dengan 90 darjah adalah dekat sini. Okey, jadi ini adalah cikgu punya hypotenuse. Yang kedua, lepas tu baru kita cari sisi opposite ataupun adjacent. Okey, cikgu akan cari opposite dulu. Sekarang ni sudut cikgu duduk kat sini. Okey, sudut cikgu dekat kat sini, cikgu nak cari opposite. Opposite yang setentang, yang bertentangan. Jadi ni sudut, lepas tu sisi ini adalah yang setentang dengan sudut. Nampak tak? Dia duduk setentang. Jadi kat sini adalah cikgu punya opposite. Okey, opposite. Lepas tu kita nak cari adjacent. Adjacent yang duduk bersebelahan. Jadi sudut kat sini, bersebelahan kat dia adalah dekat sini. Dia duduk betul-betul sebelah dengan sudut tu. Kat sini pun bersebelahan. Nampak? Kat sini bersebelahan. Tapi kita dah tentukan dia tadi adalah hypotenuse sebab dia adalah sisi yang paling panjang dan juga dia setentang dengan sudut 90 darjah. Okey? Yang tu korang kena take note. Okey, jadi dah selesai dengan sisi, macam mana nak tentukan sisi hypotenuse, opposite dengan adjacent, kita akan tengok kepada formula. Okey, formula kat sini untuk nisbah trigonometri kita ada 3. Tangent, sin dengan cos. Okey, untuk formula ni cara korang nak hafal dia, kalau tangent, korang kena hafal ini. Nampak tak yang cikgu tulis dengan pen marker merah ni? Pelajar perlu hanya hafal ini je. Toa, so, cah. Okey. Toa, T adalah untuk tangent. O adalah untuk opposite, A untuk adjacent. So kalau tangent formula dia adalah opposite to O, opposite dengan adjacent. Opposite bahagi dengan adjacent. Untuk sin, so. So, S mewakili sin. O mewakili opposite, H mewakili hypotenuse. So opposite put dengan bahagi dengan hypotenuse. Untuk cos adalah cah. Korang hafal ini je. Toa, so, cah. Okey. Cah, so, toa. Korang just hafal ini je. Lepas tu korang kena tahu O tu untuk apa, A tu untuk apa, H tu untuk apa. Untuk cos, cah. C adalah cos. A adjacent. Lepas tu H adalah hypotenuse. Maknanya adjacent bahagi dengan hypotenuse. Yang ni formula ni kita akan guna untuk menghitung nilai sudut. Okey, formula ni kita akan guna nisbah trigonometri, tangent, sin dengan cos. Okey. Seterusnya, basic yang seterusnya korang perlu tahu untuk mengira sudut, untuk hitung sudut ni adalah macam mana korang nak cari panjang sisi. Okey, panjang sisi untuk segitiga 90 darjah kita boleh guna
ni kita boleh guna teorem Pythagoras. Okey, kita boleh guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni dia punya formula senang je. Korang just hafal yang ni je. Korang just hafal A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah dengan C kuasa 2. Okey, nampak kat sini? A adalah sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang mewakili A. Lepas tu, dia tambah sisi yang sama. Sisi yang dekat 90 darjah ni, korang kena tambah. Contoh, dalam soalan tu, contoh korang ada gambar rajah. Korang ada gambar rajah. Lepas tu, dan dia adalah segitiga 90 darjah. Lepas tu, contoh kat sini dia bagi, contoh dia bagi 6 cm. Lepas tu, kat sini dia bagi 3 cm. Contoh, sebagai contoh, dia bagi kat sini 6 cm, lepas tu kat sini 3 cm. Lepas tu, korang nak cari sisi yang ni. Sisi yang ni dengan yang ni korang dah ada. Jadi, korang nak cari sisi yang ni lagi satu. Korang nak cari sisi ni lagi satu, korang guna, pelajar just guna ni, formula A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah dengan C kuasa 2. Nampak tak? Kat sini 90 darjah. Kat sini korang kena tambah untuk cari sisi yang ni. Maknanya sini cikgu wakilkan dengan X. Sebab cikgu tak tahu nilai kat sini berapa. Jadi cikgu akan wakilkan dengan X. Okey, dalam matematik kalau korang contoh korang tak tahu nilai tu dan korang nak guna nilai tu, korang boleh wakilkan dengan objek-objek yang kita ada. Contoh selalunya kita guna X. Jadi kat sini cikgu akan guna X. Contoh X. Maknanya cikgu nak cari sisi X. Maknanya X kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey, kita masukkan dalam formula dia. Lepas tu, nak cari nilai X, nampak tak ada kuasa. Kuasa ni, bila kita pindah pergi sebelah, dia akan jadi punca kuasa. Lepas tu, korang kira dapat berapa cm, maknanya korang dapat kat sini. Contoh, cikgu tukar. Cikgu tukar soalan ni. Contoh kat sini dia bagi 9 cm. Contoh. Okey, contoh kat sini dia bagi 9 cm, 6 cm. Sisi yang ni korang ada. Sini pun korang ada. Lepas tu ada lagi satu sisi yang tak lengkap. Kat sini tak ada dia punya nilai dia, berapa panjang dia. Jadi, cara korang nak cari dia, korang boleh guna formula teorem Pythagoras. Okey, korang boleh guna formula teorem Pythagoras. Untuk cari formula teorem Pythagoras, sekarang ni korang ada sisi yang ni dengan yang ni. Kalau yang ni dengan yang ni, maknanya korang kena tolak. Yang sisi panjang dengan pendek, korang kena tolak. Kalau dia sisi sama macam ni tadi, dia duduk sebelah dekat 90 darjah ni, tambah. Contoh kalau korang tak ingat formula, korang just guna cara ni. Kat sini, kalau sisi sama macam ni, korang nak cari kat sini, maknanya pelajar kena tambah. Kalau sisi panjang dengan sisi pendek, pelajar kena tolak. Okey, cara dia maknanya, contoh kat sini cikgu nak cari panjang yang dekat sini, X. Okey, cikgu wakilkan dengan X, maknanya X kuasa 2, 9 kuasa 2 tolak dengan 6 kuasa 2. Okey, kita tolak. Kalau korang ada dua sisi kat sini, kita tambah. Kalau panjang dengan pendek, kita tolak. Tapi kalau korang boleh hafal formula ni, sebab formula ni dia tak ada bagi dalam senarai formula. Kalau korang boleh hafal, maknanya okay, just go on je lah dengan formula ni. Tapi kalau korang tak boleh nak hafal, korang just guna cara ni. Kalau panjang dengan pendek, kita tolak. Kalau pendek ni, yang dekat 90 darjah, yang sama, kita just tambah. Formula dia tetap sama. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Sama ada nak tambah dengan tolak tu je yang korang kena tahu bezakan dia. Okay, jadi X sama dengan kuasa, kita pindah pergi sebelah, dia jadi punca kuasa.
Okey, lepas tu korang kira korang akan dapat berapa cm. Okey. Tu je untuk basic yang perlu kita guna, yang pelajar perlu mahir untuk jawab soalan ni. Yang perkara pertama, cara nak cari sudut. Cara nak cari sudut cikgu akan terangkan nanti. Cikgu akan guna contoh soalan. Lepas tu, yang kedua, korang kena tahu, pelajar kena tahu macam mana nak gunakan, nak aplikasikan dua benda ni dalam soalan tu. Kita ada nisbah trigonometri dengan teorem Pythagoras. Pelajar kena betul-betul mahir benda ni dua untuk jawab soalan, untuk hitung nilai sudut. Okey, jadi sekarang ni kita akan tengok kepada contoh soalan 1. Okey, sekarang ni soalan ni dia beritahu rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak. Tapak PQRS ialah segi 4 tepat mengufuk. Segitiga bersudut tegak UPQ ialah kelihatan rentas seragam prisma itu. Lepas tu soalan A dia tanya, namakan sudut antara garis RU dan juga tapak PQRS. Okey, garis RU dan juga tapak PQRS. Okey. Step yang pertama, korang pelajar kena lorek. Okey, yang dia bagi ni, yang dia minta tu pelajar lorek dulu dalam gambar rajah. Dia minta garis RU. Okey, ni adalah garis RU dan juga dia nak tapak PQRS. Mana? PQRS. Okey, tapak PQRS ni kita akan lorek dia. Okey, kita lorek dia baru kita akan nampak macam mana nak buat. Okey, untuk kaedah pemburu dengan burung. Okey, kaedah pemburu. Untuk kaedah pemburu dengan burung. Kan kalau korang nak namakan sudut, dia akan jadi macam ni. Korang akan ada tiga tempat. Okey, kat tengah-tengah sini adalah pemburu. Okey, kat tengah-tengah sini adalah pemburu. Lepas tu, yang dua ni adalah kita letak burung. Okey, jadi macam mana nak tengok pemburu dengan burung ni? Okey, kita tengok balik dekat gambar rajah. Kita akan tentukan dulu kedudukan pemburu. Untuk tentukan kedudukan pemburu, kalau macam korang tak boleh nak nampak dalam gambar rajah, korang just tengok kat sini. Pelajar just tengok dekat yang dia minta ni. Antara garis RU, sekejap. Dia minta antara RU dan juga PQRS. Dia minta antara RU dan juga PQRS. Okey, untuk tentukan pemburu, kita tengok huruf yang sama antara garis dan juga satah yang dia minta. Garis dengan satah dia minta kat sini yang sama adalah R. Okey, nampak kat situ adalah R. So, pemburu ni dia akan duduk kat sini. Dia akan duduk dekat huruf R. Dia duduk dekat sini. Okey, pemburu duduk dekat huruf R. Lepas tu dia akan tembak burung. Tembak burung, mesti ada tembak ke atas. Kat sini dia adalah tapak. Tapak ni adalah tanah. Okey, ni tapak tanah, maknanya pemburu akan duduk atas tanah lah. Dia tak akan duduk dekat atas. Okey, dia akan duduk dekat tanah. Maknanya betul lah dekat R. Dia duduk dekat R. Pemburu duduk dekat R, lepas tu dia akan tembak ke atas. Dia akan tembak kepada U. Jadi dia akan tembak burung kat sini. Okey, dia akan tembak. Ataupun kalau korang tak dapat nak baca daripada gambar rajah, tengok balik kat sini. Kat sini kan korang dah guna R. Lepas tu kat sini tinggal U. Maknanya ini adalah burung. Ini pun yang selebihnya adalah kita punya burung. Okey, dia akan tembak dekat okey, sekarang ni kita dah ada dua. Maknanya kita ada ni adalah pemburu. R ni adalah kita punya pemburu. Maknanya kat sini adalah R. Pemburu kita adalah R. Lepas tu burung kita ada dua. Kita ada kat sini
Kita akan ambil kat sini satu dan juga kat sini. Okey, kat sini sebab dia tak ada saingan kat sini. So kita just ambil je U. Okey, kita punya burung yang pertama adalah U. Lepas tu kat sini kan kita ada 3, P, Q dengan S. Kita nak ambil yang mana satu? Okey. Yang ni baru kita tengok dalam gambar rajah. Tengok burung kat sini. Lepas kita tembak dia, mesti dia akan jatuh ke tanah. Betul tak? Bila dia jatuh ke tanah, dia akan jatuh straight. Dia tak akan jatuh condong macam tu. Okey, sebab dia ditarik oleh graviti. Okey, jadi dia akan jatuh ke tanah dalam keadaan yang straight ataupun 90 darjah. Dia 90 darjah dengan tanah. Okey, jadi tengok ni burung. Kan kita ada sama ada P, Q dengan S. P, Q ataupun S. Contohlah burung kita tembak, dia kalau jatuh dekat S, dia jatuh condong kan? Kan? Dia akan jatuh condong. Jadi, korang kena tengok. Ni burung, mestilah dia akan jatuh straight. Dia akan jatuh dalam keadaan straight. Okey, dia akan jatuh macam tu. Kan? Dia akan jatuh macam tu. Jadi, kedudukan burung dekat P. Okey? Maknanya, burung kita untuk yang lagi satu tu adalah P. So, kita punya sudut antara antara garis RU dan juga satah PQRS adalah URP. Okey. Okey, macam tu je. Untuk cari sudut ni sebenarnya senang je. Korang just apply je kaedah pemburu dengan burung ni. InsyaAllah senang je. Okey. Settle untuk cari sudut. Sekarang ni kita dah ada sudut kita. Sudut yang dia minta namakan sudut. Sudut dia adalah URP. Okey, yang kedua, ini adalah soalan A. Untuk soalan B, dia suruh hitung sudut. Okey, dia suruh hitung. Hitung maknanya kita kena cari nilai lah. Hitung sudut antara RU dengan tapak PQRS. So tadi kita dah dapat kita punya sudut antara garis RU dengan PQRS adalah URP. Okey, kita punya sudut adalah URP. So daripada sini kita akan keluarkan kita punya segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak. Lepas tu kita namakan dia. Kita kena tentukan kedudukan URP dalam segitiga ni. Okey, tengok balik kat sini. Tengok balik kat sini. Yang 90 darjah, nampak tak? Yang 90 darjah adalah U dengan P. Ataupun korang boleh start dengan R. R dengan U. R kan dia duduk dekat tanah. Okey, nampak kat sini? R dia duduk dekat tanah. So, dia akan duduk kat sini. Lepas tu, dia tembak ke atas. Dia tembak macam ni kepada U. U duduk dekat atas. Yang selari dengan U, yang duduk bawah U adalah P. Sebab student, sebab kebanyakan pelajar, dia selalu tertukar dekat sini. Dia terbalik. Okay? Dia letak R kat sini, U kat sini, P kat sini, maknanya salah. Okay? Dia boleh jadi betul, boleh juga jadi salah. So, korang kena berhati-hati sikit dekat sini untuk dalam gambar rajah ni. Keluarkan gambar rajah segitiga ni. Okey, kita dah keluarkan dia punya ni. Kita dah namakan setiap bucu kat sini. Lepas tu, kita tanda kita punya theta. Kita punya sudut. Kita punya theta, ni sudut yang dekat tengah ni kan. Ni adalah dekat R. Sudut dekat R. Jadi, kita punya sudut kat sini. So, kita punya theta dekat R. So, lepas tu, barulah kita keluarkan kita punya, kita kena namakan setiap sisi ni, dia berapa cm untuk kita masukkan dalam formula ni. Kita nak tentukan kita nak guna formula apa. Lepas tu, kita tengok. U dengan P, dalam gambar rajah, U dengan P dia adalah 7 cm. Jadi kat sini, 7 cm. P dengan R. P dengan R. Okay, nampak tak? Dekat P dengan R kita tak ada. U dengan R pun tak ada. Okay, kita ada satu sisi je. Bila kita ada satu sisi je, kita tak boleh nak guna formula ni.
Jadi kita kena cari lagi satu sisi. Bila kita ada lagi satu sisi, barulah kita boleh guna formula ni. Okey, kalau cikgu tengok dalam gambar rajah ni, cikgu boleh cari sisi PR. Cikgu boleh cari sisi PR. Sekejap Kalau tengok dalam gambar rajah, cikgu boleh cari yang PR. Sebabnya, PR, kalau cikgu garis macam ni, cikgu garis macam tu, PR, dekat sini, nampak tak? Kat sini dia adalah 90 darjah. So kat sini, kita boleh keluarkan segitiga. Segitiga bersudut tegak daripada sini. Nampak tak? Kat sini P, dekat sini R, dekat sini Q. Okey. Lepas tu R dengan Q 8 cm. Lepas tu PQ 6 cm. So nak cari sisi PR, kita boleh guna ni, kita boleh guna konsep teorem Pythagoras. Okey. Nampak ni kita ada dua sisi. Dan sisi yang kita ada ni adalah sisi dekat 90 darjah. So, kita kena tambah dua sisi tu untuk cari PR. So, cikgu akan cari sisi PR dulu. Cikgu akan cari panjang PR dulu. Maknanya panjang PR sama dengan 6 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2. Kita letak punca kuasa. Okey. Lepas tu kita kira. Panjang PR panjang PR cikgu kira, cikgu dapat 10 cm. Okey, nampak tak macam mana korang nak aplikasikan konsep teorem Pythagoras dalam keadaan soalan macam ni. Sebab selalunya kadang tu segitiga korang ni, korang ada satu je sisi. Dia bagi satu sisi je. So, korang kena cari lagi satu sisi. Nak cari lagi satu sisi tu, biasanya korang kena guna konsep teorem Pythagoras. Okey. So, cikgu dah kira kat sini cikgu dapat 10 cm. Okey. Lepas tu, barulah. Sekarang ni kita dah ada dua sisi. Dalam segitiga kita ni, kita dah ada dua sisi. Bila dah ada dua sisi macam ni, barulah kita boleh guna formula ni. Formula nisbah trigonometri. Sebab nak guna nisbah trigonometri, kita kena ada dua sisi. Sekurang-kurangnya dua sisi. Okey. Sekarang ni, kita nak tentukan, kita kena guna formula apa? Nak guna tangent ke? Nak guna sin ke? Nak guna cos? Okey, sekarang ni, sudut kita kat sini. Lepas tu, kita bawa dia. Kita ada sisi dekat sini dengan sisi dekat sini. Kita ada 7 cm dengan 10 cm. Sisi yang 7 cm ni dengan theta dia adalah sisi opposite. Okay? Dia bertentangan. Kat sini adalah O. Lepas tu lagi satu yang 10 cm ni dia adalah bersebelahan. Dia duduk sebelah je dengan sudut tu. So kat sini adalah adjacent. So kita ada O dengan A. O dengan A, kita tengok formula kat sini. O dengan A adalah TOA. TOA maknanya kita kena guna tangent. So, kita akan guna tangent theta. Tangent theta sama dengan opposite per dengan adjacent. So, tangent theta sama dengan opposite. Opposite tadi adalah 7 cm. 7 cm per dengan adjacent. Adjacent, sisi yang bersebelahan. Sisi yang bersebelahan tadi kita dah tentukan dia. Dia adalah 10 cm. Lepas tu, sebabnya tujuan kita nak cari theta. So, tangent kita kena pindah pergi sebelah. Tangent kalau kita pindah pergi sebelah, dia akan jadi tangent negatif 1. Dia akan jadi songsang. Dia tak akan jadi bahagi. Dia akan jadi songsang. Tangent songsang sama dengan 7 cm per dengan 10 cm. So, theta sama dengan tangent songsang sama dengan 7 cm per dengan 10 cm. So, masukkan dalam kalkulator.
Cikgu dapat 34.99 darjah. Okey. Cikgu dapat 34.99 darjah. So, macam tu sahaja untuk soalan ni. Yang paling pentingnya untuk soalan ni, yang perkara pertama, cara korang keluarkan nama sudut yang dia minta. Antara satah yang dia minta tu. Lepas tu, cara nak hitung dia. Nak hitung, macam cikgu bagi tahu tadi, yang paling penting sekali, dua benda ni. Dua konsep ni. Dua konsep ni korang betul-betul kena mahir, barulah korang boleh jawab soalan ni. Korang kena mahir macam mana nak cari, macam mana nak guna konsep nisbah trigonometri. Lepas tu, konsep teorem Pythagoras. Okey. Settle untuk soalan ni. Kita akan tengok kepada contoh yang kedua. Kita akan tengok contoh pada dua. Ni cikgu akan padam. Sekejap. Okey. Contoh yang kedua, soalan dia bagi tahu rajah menunjukkan sebuah prisma tegak tapak TUV ialah sebuah segi empat tepat mengufuk. Segitiga bersudut tegak SUT. SUT ialah ke rata rentas seragam prisma itu. So soalan A, dia suruh namakan. Okey. Dia suruh namakan. Namakan sudut di antara garis SW, okey, garis SW dan juga satah RSUV. Okey, namakan sudut antara garis SW dengan satah RSUV. So, cara dia sama macam tadi. Kita akan gunakan kaedah pemburu dengan burung. Okey, kita akan guna kaedah pemburu dengan burung. So, sudut kita ada 3 huruf. Lepas tu, kat sini, kat tengah-tengah adalah kedudukan pemburu. Lepas tu, lagi 2 ni adalah kita punya burung. Okey, lepas tu, dia suruh namakan sudut antara garis SW dan juga satah RSUV. Macam cikgu bagi tahu tadi, untuk tentukan pemburu, kita tengok, kalau macam tak boleh tengok dalam gambar rajah. Okey, sebelum tu, kita kena lorek dulu. Okey, kita lorek dulu. Cikgu lupa, sorry. Kita akan lorek dulu yang dia minta. Dia minta antara garis SW dan juga satah RSUV. Okey, dia minta antara garis SW dan juga satah RSUV. So, satah RSUV ni kita akan lorek dulu untuk memudahkan korang punya jalan kerja nanti. So, untuk tentukan pemburu, untuk kedudukan pemburu, kita tengok dekat antara yang huruf dia bagi ni, SW dengan RSUV. Yang sama kat sini, yang sama kat sini adalah S. Okey, yang sama adalah S. Okey, yang sama adalah S. So, kita akan letak kedudukan pemburu dalam gambar rajah. Kedudukan pemburu dalam gambar rajah, dia duduk dekat huruf S. Okey, dia duduk dekat huruf S. Lepas tu, dia akan tembak
dekat W. Nampak S, dia punya garisan, dia tembak dekat W. Okey, dia tembak dekat W, ataupun kalau korang tak boleh tentukan dengan gambar rajah, tengok dekat huruf yang dia minta tadi ni. Sebab ni kita dah guna. So yang selebihnya ni adalah burung-burung ni. Okey, yang selebihnya adalah burung. So dia akan tembak S, dia akan tembak dekat W. So W. Lepas tu kita kena tengok burung tu dia akan jatuh kat mana. Sama ada dekat R, U ataupun V. Tengok dalam gambar rajah, W dia akan jatuh, kalau kita tembak, dia akan jatuh straight. Dia akan jatuh straight dekat sini, nampak tak? Dia akan pergi macam ni. Dia jatuh straight, dia tak akan jatuh condong. Kalau contoh burung korang yang lagi satu tu, korang ambil U. Contoh U kat sini kan. Kalau U, dia akan jadi condong. Betul tak? Dia condong macam tu. Kita tak nak condong. Kita nak kalau burung dia jatuh, dia lah jatuh dengan tarikan graviti. Dia akan selari. Okay? Dia akan jatuh macam tu. So, maknanya burung lagi satu tu dia akan jatuh dekat B. So, sudut korang adalah pemburu tadi adalah S. Pemburu adalah S. Burung yang dia tembak W, yang jatuh adalah V. So, korang punya sudut W, S, V. Kedudukan burung ni, yang W dengan V ni dia tak kisah. Kalau terbalik pun dia tak ada masalah. Contoh korang letak V kat sini, baru korang letak W kat sini. Dia tak ada masalah. Yang pentingnya, kedudukan pemburu dia mesti dekat tengah. Okay? Dia tak boleh dekat hujung dua ni. Dia pemburu, dia kena betul-betul dekat tengah. Kedudukan dia dekat tengah. So, dah settle untuk soalan A. Kita akan tengok pula soalan B. Soalan B dia suruh hitung. Okay, hitung. Hitung maknanya korang kena cari nilai. Sudut di antara garis SW dengan satah RSUV. Okay. Sudut yang korang dah dapat tadi, korang dah kira dekat A tadi. So, sudut yang dia minta tu adalah WSV. Okay, WSV. So, step yang pertama untuk hitung sudut dia, kita kena keluarkan segitiga bersudut tegak. Okay, segitiga bersudut tegak. Korang just lukis je sudut segitiga bersudut tegak ni. Korang tak perlu pun ikut gambar rajah betul-betul. Kalau kedudukan dia macam ni, kalau macam kedudukan dengan gambar rajah ni, korang kena keluarkan macam ni. Sebenarnya tak perlu pun macam tu. Just keluarkan segitiga bersudut tegak. Lepas tu, yang paling pentingnya kita kena kedudukan huruf-huruf ni dekat setiap bucu ni dia kena betul. Okay, dia kena betul macam tu. So, kita akan masukkan dia punya, kita akan namakan setiap, kita akan tentukan kedudukan ni, kedudukan huruf-huruf ni. Okay, yang pertama kita tentukan yang 90 darjah. Okay, yang 90 darjah yang jatuh selari tadi, burung dengan burung. Burung dengan burung, dia kena atas dengan bawah. Burung dengan burung. Burung yang atas tadi, yang dia tembak tadi tu adalah W. Lepas tu burung yang jatuh, yang ni kan, yang jatuh dekat V. So, V kat sini. So, lagi satu tu adalah sudut S. Sudut pemburu. Ni adalah kedudukan pemburu. So, sudut yang kita kena cari adalah dekat S. Dekat pemburu. Dekat pemburu, so kita namakan kat sini adalah theta. Theta yang kita akan cari nanti. Lepas tu, kita kena masukkan nilai-nilai setiap sisi ni. Okay, kita akan masukkan nilai-nilai setiap sisi. Kita tengok dalam gambar rajah. WV, nampak WV kat sini dia sama dengan TU. So, dia adalah 15 cm. So, kat sini 15 cm. Lepas tu, VS. VS ada tak? V dengan S. V dengan S, kita tak ada. Kita cuba tengok W dengan S. W dengan S pun tak ada.
Okey. Kita akan tengok, maknanya kat sini korang kena cari dia punya sisi. Nak cari sisi dia macam biasa kita akan guna konsep teorem Pythagoras. So, kita tengok VS tadi. VS sekejap cikgu ambil marker. Okay, VS. Nampak VS? Dia condong macam tu. Dia condong. Lepas tu, kalau korang tengok VS ni dia ada kaitan dengan dekat sini. So, korang boleh keluarkan segitiga kat situ. Cikgu akan lukis kat tepi dia. Sini U, sini S. Sini V. Sebab V ni dia dengan S ni dia condong. Dia bukan garisan lurus. Kalau garisan lurus maknanya dia akan sama dengan salah satu sisi kat situ kan. Tapi dia tak sama. SU 6 cm. VU sama dengan WT. So kat sini 8 cm. So nak cari SV, kita akan guna teorem Pythagoras. Okay, cikgu akan keluarkan kat sini. Untuk cari sisi SV, sebab kat sini adalah 90 darjah, so dua sisi ni kita akan tambah. Sebab dia dekat 90 darjah, so kita akan tambah. 6 kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2. Lepas tu kita kena letak punca kuasa. So, kita kira kita akan dapat berapa. So, kita dapat 10 cm. Sini 10 cm. So, kat VS ni panjang dia 10 cm. Okey. Kat VS dapat 10 cm. Lepas tu, kita punya gambar rajah dah lengkap. Kita dah ada dua sisi. Bila dah ada dua sisi, kita kena tengok formula apa kita nak guna untuk cari sudut tu. Sama ada tangent, sin ataupun cos. So, kita tengok. Sini adalah theta. Lepas tu, kita akan bawa, kita tengok sisi apa yang kita ada. Kita ada 15 cm dengan 10 cm. 15 cm dengan kedudukan sudut dia adalah bertentangan. So, 15 cm ini adalah opposite. Yang lagi satu, 10 cm dengan sudut dengan 10 cm ni dia adalah bersebelahan. Okay, dia duduk bersebelahan, so dia adalah adjacent. Okay, O dengan A. O dengan A adalah TOA. TOA maknanya kita akan guna tangent. So, kita akan guna tangent theta. Tangent theta sama dengan opposite per dengan adjacent. Okey, opposite per dengan adjacent. Opposite kita tadi, okey, tangent theta sama dengan opposite tadi 15 cm. 15 cm. Adjacent adalah 10 cm. Adjacent 10 cm. Lepas tu theta, kita nak cari theta sebabkan kita nak cari theta, tangent kita pindahlah pergi sebelah. Tangent bila pindah pergi sebelah dia akan jadi tangent songsang. Tangent songsang 15 per dengan 10. Okey, lepas tu barulah kita kira, masukkan dalam kalkulator. Okey, tangent songsang untuk dalam kalkulator, korang nak masukkan dia, nampak tak? Dalam dekat kalkulator ni, kan kat sini ada tangent. Tangent, perasan tak? Dekat atas tu, dia ada tulisan kecil tangent negatif 1. Okey, untuk keluarkan itu, kita kena tekan shift. Tekan shift, baru kita tekan tangent. Baru dia akan keluar tangent songsang. Okey, tangent songsang, lepas tu masukkan 15 per dengan 10. So, cikgu dapat 56.309. Cikgu akan bundarkan kepada 2 titik perpuluhan 56.31. So, kat sini 56.31 darjah. Okey, jadi macam tu sahaja. Senang je sebenarnya soalan ni. Korang kena banyakkan latihan je. Okey, ke mana-mana pun banyakkan latihan. Banyakkan latihan sampailah korang dah terbiasa dengan soalan ni.
Sebab kalau macam korang buat latihan hari ni korang dah faham tapi korang tak buat latihan ulangan, nanti korang bila exam korang akan ambil masa yang sangat-sangat lama untuk menyelesaikan soalan ni. Sebabnya korang tahu sebenarnya macam mana nak jawab tapi sebab korang tak terbiasa, jadi dalam exam tu jadi lambat. Korang akan ambil masa untuk ingat balik, kena refresh balik. So, pastikan sentiasa buat latihan. Okey? Okey, settle untuk soalan ni. Kita akan tengok kepada soalan yang seterusnya pula. Okey, kita akan tengok lagi satu soalan. So, yang ni cikgu akan turunkan yang ni dulu. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Kita tengok contoh yang ketiga. Okey, ini adalah contoh yang ketiga. Rajah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi empat tepat ABCD. ABCD di atas satah mengufuk trapezium ABGF ialah kelihatan retas seragam prisma itu. Sebenarnya untuk soalan ni, yang maklumat ke atas ni kita tak banyak sangat guna untuk soalan ni. Okey, kita banyak guna gambar rajah. Okey, kita akan banyak guna gambar rajah. So, soalan A macam biasa dia akan tanya, namakan sudut. A, namakan sudut antara CEF, satah CEF dengan satah ADEF. Okey, macam yang dua contoh yang terawal tadi, itu adalah antara garis lurus dengan satah. Okey, sekarang ni kita akan tengok satah dengan satah. Okey, kalau macam antara garis tadi dia macam agak senang sikit, tapi antara satah ni dia macam agak keliru sikit. So kita akan tengok macam biasa untuk cari sudut kita gunakan kaedah pemburu dengan burung. So 3 tempat, untuk 3 tempat burung, pemburu kat tengah, lepas tu burung. Okey, lepas tu step yang pertama, kita akan lorek dulu satah ni. Satah CEF dengan ADEF. CEF, C-E-F. Okay, nampak CEF? Kita akan lorek dia. Kita lorek. Lorek ni dia banyak membantu korang untuk menjawab soalan ni. So, pastikan korang lorek je dulu. Okay, lorek dengan pensel. Lepas tu kalau korang rasa macam serabut, padam je. Okay. Lepas tu, lagi satu A, D, E, F. A, D, E, F. Antara A, D, E, F. So, kita lorek A, D, E, F. Okey. Dia minta antara satah C, E, F dengan A, D, E, F. Okey. Untuk step yang pertama, kita akan cari kedudukan pemburu dulu. Kedudukan pemburu, kita tengok dekat huruf ni, dekat mana yang sama. Okey, huruf apa yang sama? Huruf yang sama adalah E dengan F. Kita ada dua. E dengan F. Okey, kita ada dua huruf yang sama iaitu E dengan F. Jadi kita akan letak kita punya pemburu kat sini dekat E dengan F. Kedudukan dia. Kedudukan pemburu dekat E dengan F. Lepas tu kita tengok arah dia tembak tu ke mana. Okey, kita akan dapat kat sini. Kan yang selebihnya ni kan adalah kita punya burung. So yang satu ni maknanya dia akan tembak dekat sini lah. Dia akan tembak dekat C. So kat sini adalah kita punya burung. So burung yang kat sini dia akan jatuh sama ada dekat A ataupun D. Dia akan jatuh sama ada A ataupun D. Kita tengok C, A ataupun D. Kalau korang tengok kedudukan A dengan D, kalau dia jatuh dekat A, dia akan jatuh condong. Okay, kalau condong tu maknanya salah lah. Sebab kalau dia jatuh, dia mesti jatuh ikut tarikan graviti. Jadi dia akan jatuh straight. Dia akan jatuh straight. Okay, dia jatuh straight, dia jatuh dekat D.
So, C, D. Lepas tu, tadi kan kita ada dua pemburu. Kita ada F dengan E. Antara salah satu ni kita kena pilih yang mana satu. Untuk tentukan sama ada E ataupun F, kita tengok E dengan F, dia nak lari dekat D, mana lagi cepat. Kalau F, dia macam jauh kan. Sebab dia perlu berlari condong macam tu. Okay? Dia perlu ambil lap yang condong macam tu. Lepas tu, kalau E, dia just lari straight je. Maknanya E lah yang menang. So, kita punya pemburu ni adalah E. Maknanya F ni kalah. F kalah. So, E. So, kita punya sudut kat sini. Pemburu E. Pemburu E, burung C dengan D. Burung C dengan D. Okey, settle untuk cari sudut antara dua sata. Okey, untuk soalan B pula. Soalan B macam biasa, dia akan tanya hitung sudut. Okey, kita kena hitung sudut. So, keluarkan dulu kita punya sudut tadi, CED. Lepas tu, keluarkan segitiga. Okey, kita punya segitiga. Segitiga bersudut tegak. Okey, step yang pertama kita keluarkan sudut segitiga bersudut tegak. Segitiga sudut bersudut tegak. Lepas tu, kita kena namakan dia. Okey, setiap bucu ni kita kena namakan. Kita kena tentukan, kena placekan CE dengan D ni dekat mana dia punya kedudukan. Tengok balik dalam gambar rajah. Burung yang dia tembak, dia kena duduk dekat atas. So, burung yang tembak tadi dia adalah C, yang duduk kat atas tadi. Lepas tu, burung yang jatuh adalah D. Lepas tu, kedudukan pemburu adalah dekat sini. So, ini adalah kita punya segitiga bersudut tegak. Dan juga dia punya kedudukan dia untuk C, E dengan D. So, sudut kita yang kat tengah-tengah adalah E. Okey, so kita namakan dia dengan theta. Namakan dia dengan theta. Lepas tu, step yang seterusnya kita kena tentukan nilai untuk setiap sisi ni. Sekurang-kurangnya 2 sisi. So, kita tengok balik dalam gambar rajah. Kita tengok dulu CD. CD, ada tak dia punya nilai? CD, dia panjang dia sama dengan AB. So, kat sini 10 cm. Lepas tu kita tengok CD pula. Kat sini adalah CD. CD 10 cm. Lepas tu kita try tengok DE. DE. Ni DE. DE dia sama panjang dengan FA. So, kat sini 7 cm. So, kat sini, korang nampak segitiga bersudut tegak korang ni, kita ada dua sisi kita ada. Sebab kan untuk guna formula ni kita kena ada sekurang-kurangnya 2 sisi. So kita dah ada 2 sisi. So kita dah tak perlu guna teorem Pythagoras. Kita guna teorem Pythagoras tadi sebabnya kita ada satu sisi je. Dan kita perlukan lagi satu sisi. So kita perlu guna teorem Pythagoras. Untuk yang keadaan ni kita tak perlu guna dah teorem Pythagoras sebabnya kita dah ada 2 sisi. Okey. Lepas tu kita tengok sisi-sisi ni, dia adalah sisi yang mana satu? Opposite ke, adjacent ke, hypotenuse ke? Okey, ni kita ada 2 sisi, 10 cm dan juga 7 cm. Yang 10 cm, kedudukan dia dengan sudut adalah bertentangan. Okey, dia adalah bertentangan. So, adalah O. Bertentangan adalah opposite ataupun O. Lepas tu, 7 cm, dia duduk sebelah. Dia duduk bersebelahan je dengan sudut. So, bersebelahan adalah adjacent. Adjacent, kita guna A. O dengan A, kita akan guna TOA. TOA maknanya tangent. So, tangent theta, tangent sudut sama dengan O per dengan TOA. Opposite per dengan adjacent. Okay, dia punya formula tangent opposite per dengan adjacent. Lepas tu kita masukkan nilai panjang, sisi panjang tu. Opposite 10 cm.
O 10 cm, A adalah 7 cm. So, kita nak cari theta. So tangent kita kena bawa pergi belakang dulu. So kita tinggal theta kat sini. Tangent negatif 1. Okay. Tangent bila bawa pergi sebelah belakang, dia akan jadi songsang. Tangent negatif 1, 10 per dengan 7. Lepas tu baru kita masukkan dalam kalkulator untuk cari dia punya nilai. So tangent negatif 1, 10 per dengan 7. Cikgu dapat 55.007. So, cikgu akan bundahkan kepada 2 titik perpuluhan. Dan jadi 55.01 darjah. Okey, 55.01 darjah. So, macam tu sahaja. Okey, boleh. So, cikgu rasa setakat tu sahaja untuk cikgu punya sharing hari ni. Cikgu harap korang boleh faham cara nak gunakan kaedah pemburu dengan burung untuk cari sudut antara satah yang diminta. Lepas tu, cikgu harap korang faham juga macam mana nak guna kedua-dua konsep ni untuk cari hitung nilai sudut antara satah. So, teruskan buat latihan, praktis banyak-banyak sampai korang mahir. Sebab exam pun dah tak lama. So, korang ada masa lebih kurang sebulan lebih untuk korang praktis. Korbankan sedikit je masa. Korbankan sedikit masa untuk korang praktis untuk ni. Untuk korang punya exam. Untuk korang punya kebaikan sendiri juga. So, setakat itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.